billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ibadah kepadanya, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program apa dia? Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Para penonton sekalian, kita merasakan gusar, kita merasakan bimbang di atas apa yang berlaku bila mana kita dikhabarkan semalam kes terbaharu iaitu 561 kes dan 2 kematian. Jadi para penonton sekalian, jom sama-sama kita berganding bahu, kita mematuhi SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Jangan lupa amalkan satu ayat ini yang biasa kita bacakan di pagi hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin 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 ya rabbal alamin. Para penonton sekalian, kita nak teruskan pengajian kita pada hari ini dalam topik pengajian tafsir Al-Quran yang mana akan membicarakan surah Al-Fath ayat yang ke-8 sehingga ke-14. Hari ini kita beruntung, kita bakal mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran dengan alunan yang cukup merdu. Tidak lain tidak bukan, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustaz. Kalau para penonton ni, kalau duduk depan kaca TV, kalau kata ada Ustaz Luqman je, mesti dah bersiap sedia dah dengan Al-Quran dan tafsirnya. Kerana apa? Tak sabar nak mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Dan para penonton, mungkin ada yang nak baca Quran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Ya. Boleh call kita di talian 1800 88 1677 ataupun boleh terus ke WhatsApp kita 0111 233 6480 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang like dan share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sediakan telinga kita untuk mendengar alunan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz, surah Al-Fath ayat 8 sehingga ayat 14. Bersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Dai Aiman, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada pagi ini untuk siri Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini untuk bahagian tafsir kita, Aiman, daripada ayat 8 sehingga ayat ke-14. Baik, untuk yang awal ini saya akan baca dulu 3 ayat dulu, iaitu daripada ayat 8, 9 dan 10 untuk kita sama-sama mempelajari bacaannya, kemudian kita tadabburkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran.
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, dengan terjemahannya, sesungguhnya kami telah mengutuskan kamu hai Muhammad sebagai rasul yang menjadi saksi yang diterima keterangannya dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang yang beriman serta memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Kami mengutuskan kamu wahai Muhammad supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya kamu kuatkan agamamu serta memuliakannya, dan supaya kamu beribadat kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad untuk berjuang menentang musuhmu, maka mereka hanya sahaja memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu. Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, bai'ahnya, maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya sendiri. Dan siapa menyempurnakan apa yang telah dijanjikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan pahala yang sangat-sangat besar. Sungguh simak rahmati Allah sekalian. Ayat surah Al-Fath ni, Iman, kita pada bahagian yang kedua lah, asatizah kita sebelum telah menyambungnya untuk peringkat awal sebelum ini. Walau macam mana pun Ustaz nak bincang sedikit tuan-tuan sebelum kita masuk kepada perbincangan ayat tentang satu persatu ayatnya, iaitu ayat Al-Quran yang kita baca tadi, tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, adalah nama bacaannya, nama bacaannya adalah bacaan Hafs daripada Asim. Kalau baca penuh Hafsun dengan sad, cuma bila kita mati kan tu jadi bunyi payah sikit. Hafs. Hafsun daripada Asim. Ini kalau bahasa mudahnya ialah dia panggil bacaan mazhab dalam bacaan Quran. Kalau dalam mazhab ibadat kita ini ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali. Quran pun ada mazhab dia yang dipanggil, kita bacaan kita sekarang Hafs daripada Asim. Itu kita punya bacaan. Kita punya bacaan. Bahkan bacaan ini dia telah bersurgalur daripada ayah kita, tok kita, nenek kita dan seterusnya ke atas, itu semua membaca dengan bacaan ini. Kenapa man? Antara sebab besar tuan-tuan, ini barangkali kita boleh cerita secara ringkas sejarahnya. Antara
Yang disebutkan tentang hal ini tuan-tuan ialah berkenaan dengan zaman awal dulu, ya, zaman awal daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar lebih kurang 500 tahun. Ini disebut oleh Syekh Dhubba, iaitu bacaan awal itu dibaca dengan cara Imam Nafi'. Imam Nafi' iaitu Qalun dan Warsh. Itu dua. Asal usul ya. Kemudian selepas daripada 500 tahun berpindah kepada bacaan dengan Ad-Duri, gaya Abu Amru. Abu Amru selama lebih kurang 700 tahun. Makna bacaan Hafs daripada Asim ni baru. Sekitar 200 hingga 300 tahun sekitarnya. Itu sahaja. Jadi kita kata kenapa pindah itu wallahu a'lam, tetapi ini antara lain disebabkan oleh penyebaran orang selepasnya. Contoh man belajar satu guru, guru itu ajarnya kita dengan satu gaya bacaan, maka kita balik mengajar anak murid kita pula. Tersebar. Jadi anak murid kita pula sebarkan lagi. Jadi siapa yang banyak menyebarkan ini, maka dia akan menguasai sedikitlah bacaan tersebut, sehinggalah kita katakan yang dibaca sekarang adalah bacaan Hafs daripada Asim. Baik, Ustaz nak sebutkan di sini antara kesan besar bacaan ini tersebar, tuan-tuan, ialah daripada kerajaan Uthmaniyah Turki. Ini kerajaan Uthmaniyah Turki ini, tuan-tuan, sehinggalah mereka ini menguasai Makkah dan Madinah sebelum ini, beberapa ratus tahun lepas, dan kerajaan ini telah menulis Al-Quran, Mushaf semua disebarkan dengan bacaan Hafs daripada Asim. Sehingga kesan Mekah Madinah sekarang pun baca dengan bacaan yang sama. Walaupun tidak salah bacaan yang lain. Tetapi oleh kerana disebarkan demikian, akhirnya kita pun terkesanlah bacaan yang begini. Baik, tuan-tuan, Hafs daripada Asim, cuma Ustaz nak baca sikit, tuan-tuan boleh dengarlah, ya. Yang ini bacaan daripada Imam Warsh daripada Nafi'. Baik. Gaya bacaannya, tuan-tuan, sedikit berbeza, tetapi maknanya sama. Kemudian dia juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna bukan kita karang-karang bacaan ini, tetapi memang dibincang oleh para ulama, dan dia mencukupi syarat, 3 syarat utama, bahkan dia adalah mutawatir, berhubung bersambung sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Contoh Ustaz beri, ya. Bacaan Imam Warsh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ini pertama, tuan. Mubasysyiran, ra itu jadi nipis. Ra. Mubasysyiran wa nadhira. Kenapa? Kerana sebelumnya itu ada baris di bawah, shin. Dan juga sebelumnya ada ya yang mati, maka dia jadi nipis ra tersebut. Bacaan lain tidak, tapi Warsh begitu. Kemudian lituminu billahi wa rasulih. Lituminu dengan baca dengan ibdal hamzah wawan. Buang hamzah tu bila jadi dia kekal dengan waw. Lituminu. Kemudian wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa tu'azziru, ra sama, nipis. Wa tu'azziru, atau kita ru tebal. Tu'azziru itu dibaca oleh Imam Warsh, sebab sebelumnya baris di bawah. Wa tuwaqqiru, jadi sedikit payah kerana nak tukar daripada yang ra yang baris di bawah, kemudian nak sebelum baris di bawah itu kemudian tukar kepada ra yang asal yang tebal kepada nipis. Jadi tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, itu untuk secara umum lah, supaya kita dapat tahu di sana ada pertambahan ilmu, dan juga di sana ada bacaan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berubah makna. Ya, tak berubah makna. Dia sama saja. Tinggal lagi kaedah sahaja yang ada. Cuma bila kita nak baca ni, kita kena tahulah. Ya, kena tahu. Maknanya kalau tuan-tuan nak belajar ini, maka perlu dipelajari dengan guru. Ya. Dia tidak boleh hanya dengar Ustaz cerita secara umum lah. Tuan-tuan boleh belajar, cari guru dan menghadapnya dan belajar.
Cuma kalau nak belajar dengan ustaz boleh lah. Tapi ada pengerasnya. Kena bawa pisang sesikat. Pisang sesikat. Jadi nanti penuh pisang kat rumah. Itulah, itu tak tahan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat belajar sedikit sebanyak bacaan qiraat pada pagi ini. InsyaAllah. Ya. Allahu Akbar. Ini dia. Dalam kita membaca Al-Quran, kadang-kadang inilah seni di dalam Al-Quran. Bukan semata-mata cara bacaan yang biasa, tapi ada qiraatnya, ada tilawahnya dan sebagainya bagi mengindahkan bacaan kita. Baik Ustaz, surah Al-Fath ini kita sebutkan surah yang memberikan satu gambaran kemenangan dalam kehidupan umat Islam ini. Nah, mungkin secara gambaran menyeluruh, sebelum kita pergi secara terperinci satu persatu ayat Quran ini, secara menyeluruh ayat ini datang daripada mana dan apakah kepentingan buat diri kita, Ustaz? Terima kasih Daya Iman dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Pada asasnya surah ini, surah Al-Fath ini, ulama bincangkan apa dia sebab nuzul, sebab turun ayat apa semua. Dan ia tuan-tuan berkait dengan satu peristiwa yang sangat besar dalam Islam, iaitu peristiwa Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini, lebih tepatnya perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Asalnya, tuan-tuan, asal ceritanya iaitu Nabi SAW bermimpi bahawa Rasulullah dapat masuk ke kota Mekah, kemudian bercukur, dapat tawaf dan bercukur, maka itu mimpi. Pagi esok Rasulullah cerita kepada para sahabat. Jadi kita kata apa masalah mimpi kita, selalu mimpi kan. Tapi tuan-tuan, mimpi Nabi tak sama dengan mimpi kita. Mimpi Rasulullah, ru'yal anbiya'i fil manam wahyu. Mimpi Rasulullah adalah wahyu. Kita mengigau 10 kali tak jadi apa lagi. Tapi Rasulullah wahyu. Jadi bila sahabat dengar, Masya Allah, kita boleh balik Mekah. Dah 6 tahun tak balik. Sejak daripada hijrah, daripada Mekah ke Madinah, 6 tahun tak balik. 6 tahun tak balik. Tuan-tuan, ada orang yang terpaksa bekerja jauh, tiap-tiap minggu balik. Ada yang sebahagian ni balik tiap-tiap hari, tuan-tuan. Apa nak buat, kerana kita manusia memang sifat kita rindu kepada keluarga kita, kita nak dekat dengan keluarga dan seumpama kampung halaman kita, dan seumpamanya Rasulullah 6 tahun tak balik. Jadi boleh bayang macam mana rindunya para sahabat. Sedangkan di masa mereka tinggal di Mekah tu, ada sebahagian keluarga mereka yang belum Islam. Islam satu perkara lah, tetapi yang penting ialah hubungan kekeluargaan tadi. Maka dengan sebab itu, bila mimpi tersebut sahabat suka, ya Rasulullah, dan Rasulullah siapkanlah satu kumpulan para sahabat ni untuk lebih kurangnya 1,300 hingga 1,400 orang. Sekitarlah antara 1,500 orang begitu, untuk pergi ke Mekah dengan tujuan untuk menunaikan umrah dan haji. Itu asalnya. Jadi bila dah datang daripada jauh-jauh sampai di Hudaibiyah, dan tuan-tuan, Hudaibiyah ni hanya sekitar lebih kurang 20 km lebih daripada Masjidil Haram. Dekat je. Tetapi bila Rasulullah sampai di situ, ialah nak masuk tempat orang kan. Jadi telah Rasulullah hantar Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk berbincang. Dan agak-agaknya kenapa hantar Sayyidina Uthman? Kenapa tak hantar Sayyidina Umar? Betul juga tu. Kenapa tidak Abu Bakar? Tuan-tuan, ini ulama bincang dalam hal ini. Menghantar Sayyidina Uthman adalah disebabkan oleh keahlian dia. Sifat dia, mana kepakaran dia berbincang, Sayyidina Uthman. Koprat lah ni. Ya. Agak-agak kalau hantar Sayyidina Umar, apa jadi? Bergaduh. Mana Sayyidina Umar dia kasar dan dia punya sifatnya begitu pun. Jadi kalau nak bincang, rasa tak apa nak bincang mana. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, hantar Sayyidina Uthman. Bila hantar Sayyidina Uthman ke sana, lebih kurang 2-3 hari, tersabar satu kisah bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh. Kenapa pula dia dibunuh, Ustaz? Kenapa dibunuh ini? Kita nak dengar kenapa dia dibunuh. Boleh kita berehat seketika, Ustaz? Boleh, insya-Allah. Sambil-sambil silakan minum air, Ustaz. insya-Allah. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita dalam topik tafsir surah Al-Fat ayat ke-8 sehingga ke-14. Tadi Ustaz ada ceritakan satu kisah yang suspend. Kenapa Uthman terbunuh tadi Ustaz? Ya. Silakan. Baik, terima kasih Man. Kita menyambung tuan-tuan, saudara rahmati Allah sekalian, tentang kisahnya bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh. Jadi oleh kerana jarak antara Masjidil Haram dengan Hudaibiyah tu tak jauh mana, lebih kurang 20 km lebih, ada orang duduk lalu lalang situ, dia kata Sayyidina Uthman dah meninggal, dah dibunuh. Maka dengan sebab itu Rasulullah telah melakukan satu perjanjian bai'ah, iaitu dalam ayat yang ke-10, nanti kita akan sampai kepada di situ. Jadi bai'ah tersebut tuan-tuan adalah untuk mempertahankan agama Allah, satu. Yang kedua adalah untuk mempertahankan Sayyidina Uthman. Awal tadi datang tujuan apa? Untuk buat umrah. Bukan untuk berperang, bukan untuk buat kacau dan seumpamanya, tapi untuk umrah. Tapi oleh kerana mempertahankan saudara Islam ini juga daripada perintah Islam, maka dengan sebab itu Rasulullah SAW telah buat bai'ah, berlakulah bai'ah ini. Dan tuan-tuan, sehinggalah bila berlaku bai'ah, dah orang kafir Quraisy berasa risau dan ni, takut berlaku peperangan dan seumpamanya. Akhirnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Dan mereka telah dipaksa kembali dengan perjanjian ini, terpaksa kembali walaupun 20 km lebih kurang je. Benarkanlah nak buat umrah, dah ihram dah pun. Dah siap semua sekali dah. Tapi tuan-tuan, oleh kerana itu keadaan yang berlaku, dah sampai begitu dekat, terpaksa balik. Bagaimana hancurnya hati para sahabat. Nak jumpa saudara mara lagi tak dapat. Semua tu tak dapat. Datang jauh-jauh. Datang jauh-jauh berapa ratus kilometer. Terpaksa balik semula. Tapi Allah tunaikan perkara ini selepas itu, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah datang balik dalam keadaan menawan kota Mekah. Itu pun disebabkan oleh orang Mekah telah langgar perjanjian. Janji gencatan senjata 10 tahun, tiba-tiba mereka buat komplot untuk serang Islam. Rasulullah dapat tahu, hantar tentera dan akhirnya dapat menakluk kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Inilah dan kebijaksanaan Nabi SAW saya. Berdasarkan ayat yang mungkin kita boleh bicarakan, ayat yang ke-8 ini membicarakan kenapa Allah utuskan Nabi Muhammad SAW ini. Kita ada soalan bersama sahabat kita di Facebook, Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Dai serta kru yang terlibat, ayat yang ke-8 surah Al-Fat ini, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi bahawa berita gembira dan pemberi peringatan. Siapakah kamu yang dimaksudkan dalam terjemahan di atas? Adakah ianya merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, para penonton sekalian, kita fokus pada ayat yang ke-8 surah Al-Fat. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, iaitu Mazni. Dan tuan-tuan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, soalan yang sangat baik berkenaan dengan ayat yang nombor 8 tu. Ayat pertama perbincangan kita, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami utuskan kamu wahai Muhammad sebagai rasul, yang menjadi saksi, syahidan wa mubasysyiran, dan memberi berita gembira, wa nadhira. Jadi tuan-tuan, ada 3 perkara yang dikhabarkan tentang Nabi SAW. Yang pertama, syahidan. Menjadi saksi. Saksi apa sebenarnya? Saksi nikah ke? Saksi dalam mahkamah ke? Saksi bagaimana? Satu. Yang kedua ialah mubasyiran. Dipanggil at-tabsyir. Dalam ayat lain ialah mubasyirina wa munzirin. Di banyak antara basyiran wa nadhira ni diulang-ulang dalam Al-Quran, bahawa itu memang sifat Rasul. Basyiran wa nadhira, dan membawa inzar, membawa berita duka. Berita gembira pun dibawa, yang duka pun bawa. Yakni at-targhib wa tarhib. At-targhib benda menyukakan, dan tarhib benda yang menakutkan. Ada syurga, ada neraka. Ada halal, ada haram. Ada suruhan, ada tegahan. Begitulah seterusnya. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, Nabi SAW tentang berkenaan dengan syahidan, sebagai saksi, ini ada perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Bukhari pun ada, dalam ayat, kita baca ayat dulu.
Pernah Rasulullah suruh seorang sahabat membaca, Ibn Mas'ud tak silap Ustaz, membaca satu ayat. Maka Ibn Mas'ud kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak baca sedangkan Quran diturunkan untuk kamu. Nah, maka kata Nabi SAW, uhibbu an asma' min ghairi, aku nak dengar daripada orang lain baca. Jadi tuan-tuan, sunat juga selain daripada kita membaca, kita minta orang lain baca ataupun kita dengar orang lain baca. Sunat juga. Jadi dengan sebab itu boleh sahaja kita mendengar. Jangan kita tak baca pula, kita dengar je kerjanya, tak boleh lah. Kita kena baca juga, tapi dan kita juga boleh mendengar bacaan orang lain. Jadi Ibn Mas'ud bacalah. Baca tu rupanya dia baca daripada surah An-Nisa. Baca satu ayat sehinggalah ayat yang dibaca itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimana kami telah datangkan setiap umat tu ada penyaksinya, syahid, saksi. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kamu pula menjadi saksi kepada satu umat, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kata, apabila Ibn Mas'ud baca ini, Rasulullah tiba-tiba tertunduk dan fa idza zarifat ainah, mengalir air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud berhentilah. Kenapa? Kerana Rasulullah, maknanya dah datang emosi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah, walaupun Rasulullah menangis, tapi ayat ini memberi berita gembira kepada Nabi. Umat yang begitu ramai, Rasulullah menjadi saksi. Bahkan Nabi SAW juga menjadi saksi kepada umat yang terdahulu. Kelebihan umat Muhammad ni tuan-tuan, datang akhir, Rasul menjadi saksi kepada yang lepas, satu. Yang kedua, umat juga menjadi saksi. Dalam hadis Sahih Bukhari tuan-tuan, Nabi Nuh AS dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditanya. Rasul kena tanya lagi. Ya. Kita apatah lagi. Baik tuan-tuan. Jadi Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Nabi Nuh, hal ballagta? Adakah kamu telah sampaikan? Maka kata, Rabbi, na'am, ballagtu. Aku telah sampaikan kepada mereka tentang risalah yang telah kamu suruh sampaikan itu telah. Maka Allah tanya pula pada kaum, hal ballaghakum, adakah Nabi Nuh telah sampai kepada kamu? Maka kaum menjawab apa agak-agaknya? La. Tidak. Sudah. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir, tak sampai pun seorang rasul yang ciburi cerita baik, cerita jahat, tak ada. Rasulullah tak ada beritahu itu. Pula tuan-tuan, ini kaum Nabi Nuh. Maka hal laka min syahid? Maka Allah tanya kepada Nabi Nuh, adakah kamu ada bukti? Adakah saksi? Maka dia pun jawab, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Muhammad dan umatnya menjadi saksi. Maka mereka tanya balik, macam mana kamu ni datang akhir, tiba-tiba kamu jadi saksi? Dah lah tak hidup sezaman, jadi saksi. Maka kata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama Rasul kami jadi saksi, yang kedua ialah Quran menceritakan bahawa Nabi Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Bahawa kami utuskan Nabi Nuh ni untuk nyampai. Untuk menyampai, bahawa itulah kami baca dan kami bersaksi bahawa Nabi Nuh telah menyampai. Itu saksi daripada Quran tadi. Jadi kita baca Quran, kita akan jadi saksi kepada umat yang lain. Baik, itu satu syahidan. Ini peranan Nabi SAW. Peranan Nabi SAW. Yang kedua adalah basyiran. Jadi ayat tabsyir, tuan-tuan kalau buka dalam tafsir Al-Munir, menyebutkan bahawa pembahagian ayat Quran ini banyaknya ialah ayat tabsyir dan ayat inzar. Ayat tabsyir 1000 ayat lebih kurang. Ayat inzar, tabsyir ini benda gembira, syurga, balasan baik, semua sekali pahala. Yang inzar pula ialah berita duka, berita hukuman, azab neraka dan balasan dan seumpama, itu inzar.
Tabsyir ni 1000 ayat dan inzar ini 1000 ayat. Jadi yang selebihnya tu bawa ayat lain, ayat hukum pula dalam Quran tak banyak sebenarnya. Hanya sekitar 500 ayat. Hanya sekitar 500 ayat. Jadi kita rasa dalam Quran ni banyak hukum hakam. Tak, sebenarnya banyak ayat at-tabsyir wa inzar tadi. Jadi maknanya tuan-tuan, Rasulullah ni kerjanya ialah membawa berita baik dan juga membawa berita yang tidak baik. Manusia tugasnya memilih di antara dua tadi. Apa dia? Yang Allah suruh pilih, wa hadainahun najdain. Kami beri dua jalan. Kalau pilih jalan baik, baiklah dia. Kalau pilih jalan jahat, jahatlah dia. Tak? Ada orang duk kata tentang bahawa apabila berlaku COVID apa semua ni, tuan-tuan, maka itu takdir. Itu benar tuan-tuan, itu tak nafi bahawa Allah menghendaki tidak akan berlaku, tidak berlaku. Kalau Allah nak berlaku, pasti berlaku. Tapi tuan-tuan, yang masalah takdir ni kita tak tahu. Betul? Kita tak tahu. Jadi akhirnya apa kita perlu buat? Kita kena ikut kaedah yang diikhtiarkan oleh pemerintah, SOP dan seumpamanya itu. Itu adalah tidak lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia nak masuk Syam, Abu Ubaidah kata bahawa Syam tengah berlaku iaitu ta'un pada masa itu. Berlaku ta'un. Akhirnya Sayyidina Umar tak jadi masuk. Maka katanya Abu Ubaidah, atafirru min qadarillah? Adakah kamu lari daripada qada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah? Maka kata Sayyidina Umar, afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari pada takdir Allah kepada takdir Allah juga. Maknanya dari sudut kita melakukan SOP, kita ikut kaedahnya supaya terjauh daripada COVID, itu juga termasuk dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, istilah kita jaga kita tu Ustaz nak ubah sedikitlah tuan-tuan. Kita jaga kita tu pada ayatnya kita rasa okey, tapi ada lebih tepat daripada itu. Apa tu Ustaz? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilna ila anfusina tarfata'in. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan kamu biarkan aku ni dengan diri aku sendiri walaupun sekelip mata. Maksudnya apa? Jangan kamu biarkan, maksud kamu jagalah aku ya Allah. Kita ikhtiar, Allah jaga kita. Jadi tuan-tuan, ayat itu lebih baik dan lebih menepati dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikhtiar, Allah jaga kita. Wah, ni prinsip yang perlu kita pegang ni saya. Sebab dia adalah hadis je lah, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan kamu biarkan aku dengan diri aku walaupun sekelip mata. Ikhtiar ni pakai mask, pakai sanitizer, jaga penjarakan. Sebab ini ikhtiar lah Ustaz. Ya, ikhtiar. Bila kita ikhtiar, maka yang akan jaga kita Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fatih Ustaz. Boleh ya? Silakan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Luqman dan Dai Aiman. Serta kru-kru tanyalah Ustaz kesemuanya. Ya, silakan. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Talib daripada Sudah ya. Khabar Tuan Haji Tukinon? Alhamdulillah baik, pagi-pagi ini baik saja. Mudah-mudahan saja doakan Ustaz dan Dai serta semua sekali dalam keadaan sehat, baik. Amin. Ini persoalannya Ustaz dan Dai. Ya. Ustaz ada menyebut ayat yang ke-9 tadi ya, iaitu beribadah pagi dan petang. Tapi tak sebut ibadah malam. Apa ni ibadah itu, tak termasuk solat ke atau ibadah apa Ustaz? Jadi nak minta pencerahan Ustaz, efek dan tahu jangan keliru. Saja soalan ni ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni cara cakap ni dah sarapan ni saya. Bersemangat soalannya. Jadi betul juga ya apa yang disebutkan oleh Haji Tukinon tadi, diceritakan ibadah pada pagi dan petang. Malam tak ada ke? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Haji Tukinon, seorang pemanggil tegar kita, dan mudah-mudahan Allah beri kebaikan dan kesihatan berterusan kepada beliau. Tuan-tuan dan simak berahmati Allah sekalian. Soalan ini berkaitan dengan ayat nombor 9 lah. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kami memutuskan kamu ya Muhammad supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah
dan Rasulnya, dan supaya kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya, dan supaya kamu beribadat kepadanya pada waktu pagi dan petang. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, tentang berbalik kepada soalan beribadat pada pagi dan petang. Ayat yang diguna oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tusabbihu, bertasbih pagi dan petang dengan maksud ibadatlah. Baik. Tuan-tuan, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan tentang bahawa berzikir pagi dan petang. Waktu lain tak berzikir ke apa? Ya, betul. Tak, tuan-tuan. Ini merujuk kepada pagi adalah kepala kepada siang. Oh. Nah, petang adalah kepala kepada malam. Jadi pegang kepala ini, jadi dengan maksud sepanjangnya. Starting dia. Kalau starting itu elok, insya-Allah. Dia akan mudah dan berterusan buat perkara tersebut. Jadi sehinggalah dalam hadis-hadis, bahkan ayat Quran, bukratan wa asila, ini pagi dan petang ini disebut berkali-kali. Kenapa kita kata gitu, tuan-tuan? Dalam hadis itu satu perkara, kemudian hatta dalam ayat-ayat lain merujuk kepada ibadat waktu lain banyak. Nah, misalnya tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselubung kan, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumil lail, bangun malam. Apa dia bangun malam tu? Bukan bangun malam tengok apa movie ke, tengok apa, tak, tuan-tuan. Tentunya disuruh kepada Nabi adalah untuk salat. Qumil lail illa qalila, bangunlah malam, melainkan sikit je kalau nak tidur. Ini perintah kepada Nabi. Allahumma la nisfahu, separuh. Kalau separuh malam berapa jam? Oi, lama tu Ustaz. 3-4 jam tu. Ya. Dah. Mana antara sekitar, kalau kita malam kita ada 8 jam atau 9 jam, ada lebih kurang 4 jam. Separuh. Awal qusra atau kurang sikit. 3 jam. Auzid ataupun lebih. Atau tambah lagi. Itu jadi kalau 4 jadi 5, 6 jam, masya-Allah. Itu ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya walaupun para ulama kata ini khusus kepada Nabi, tapi tuan-tuan kena diingat bahawa ibadat-ibadat, sembahyang, zikir para awliya Allah ini, mereka ini dahsyat. Bagaimana dahsyatnya, Man? Bagaimana mereka ini begitu sekali beribadatnya sehingga Sayyidina Uthman mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk satu malam. Uish, 30 juzuk satu malam? 30, bukan 30. 30 juzuk. Kita juz 30 boleh lah. Juz 30 dah okey dah. Tapi juzuk 30 juzuk Al-Quran. Itu baru Uthman Ustaz ya? Belum sahabat-sahabat yang lain? Ya, sahabat-sahabat yang banyak cerita. Lepas ni Ustaz boleh cerita tak sahabat-sahabat yang lain? InsyaAllah. Tapi kita berehat seketika Ustaz ya. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, terutamanya orang yang mengaji Al-Quran ini. Ada disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa Allah akan memberikan nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Ni saya ambil baliklah, dulu Ustaz pernah cerita kat kita kan. Yang kedua Ustaz pernah sebut
wa ghasyathumur rahmah, diberikan kasih sayang, wa haffathumul malaikah, maka malaikat akan berbondong-bondong saya turun, dan akhir sekali satu lagi apa Ustaz? Wa dzakarahumullahu fiman indah. Tu judul hafal tu pagi tu ya. Maknanya Allah akan sebutkan nama kita nanti. Allahu Akbar. Seronok kita Ustaz ya bila duduk dalam pengajian ilmu ini, terutamanya pengajian Al-Quran. Terima kasih atas kesetiaan semua. Baik. Tadi sebelum rehat tadi Ustaz ada cerita tentang sahabat Sayyidina Uthman saya yang mana membaca 30 juzuk Ustaz. Ya. Satu hari ya? Satu hari. Mungkin ada lagi sahabat-sahabat lain Ustaz. Baik, terima kasih, Man. Sebenarnya bagi mereka yang nak tahu kisah-kisah seperti ini, senang sekarang, Man. Tengoklah internet je. Oh, Google je. Google je. Tapi sebenarnya perkara ini disebutkan dalam pelbagai kitab-kitab utama. Nah, Syiar Alamun Nubala oleh Imam Az-Zahabi, bahkan dalam syuruh kepada hadis-hadis, kitab-kitab hadis tu sama ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, semua itu kan tuan-tuan, juga disebutkan tentang kisah-kisah seperti ini. Jadi Sayyidina Uthman ini dia baca Al-Quran satu malam, bukan satu hari, satu malam 30 juzuk. Data orang sekarang ni petikai. Orang sekarang ni kerja petikai je. Nah, ini betul ke? Sempat ke? Jadi tuan-tuan, saya simak rahmatullah sekalian. Baik, saya nak beritahu gini. Alhamdulillah zaman sekarang ni ada, kita kata ada YouTube. Dan ada orang telah merakamkan bacaan Al-Quran secara hadar. Hadar ni cara cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalnya. Nah, kelajuan itu dibaca lebih kurang 7 jam 30 minit full khatam Al-Quran. Itu non-stop tu Ustaz? Non-stop. Itu baru cerita sudut masa. Sempat sebenarnya, kita tak pernah buat pun. Zaman-zaman Ustaz menghafal dulu pun habis-habis banyak, bolehlah 12-13 juzuk satu kali. Terus non-stop baca. Itu pun tumbang juga. Tumbang juga. Tapi kelebihan yang Allah beri, iaitu kepada Sayyidina Uthman ini, dia boleh berdiri sembahyang satu rakaat 30 juzuk. Satu rakaat 30 juzuk. Kita kata okey, itu dari sebuah logik masa. Yang kedua, kena ingat bahawa orang boleh baca Quran dalam sembahyang macam tu, tak bergerak-gerak macam tiang kayu. Disebutkan dalam riwayat macam tiang kayu ni. Maka ini menunjukkan tuan-tuan, iaitu Allah beri keberkatan kepada dia. Keberkatan masa, keberkatan sudut kekuatan. Ini semua yang kelebihan yang tidak ada kepada kita. Jadi Jumaat Ustaz, kalau surah Sejadah dengan insan mana menggigil. Gigil. Kalau boleh ringkas sikit. Jadi tuan-tuan, itu hakikat dibuat oleh Sayyidina Uthman. Bukan Sayyidina Uthman sahaja, bahkan sahabat yang lain, Tamim Ad-Dari sama. Sa'id bin Jubair di kalangan tabi'in sama. Dan diceritakan di dalam Al-Azkar Imam Nawawi, tidak terhingga di kalangan salafus salih yang bersalat dan juga bacaan 30 juzuk satu malam ramai. Cuma kita tak biasa dengar ke, tak logik. Asyik tak logik aja. Boleh tuan-tuan sila rujuk, buat rujukan sendiri, tuan-tuan akan dapat melihat macam mana ibadat orang-orang yang terdahulu. Dan itulah sebabnya Allah SWT menurunkan Nabi SAW kepada para sahabat untuk meningkatkan keimanan para sahabat. Seperti mana yang kita dapat lihat dalam ayat yang ke-9 Ustaz. Silakan. Baik, tuan-tuan dan simak rahmatullah sekalian. Ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Kami mengutuskan kamu wahai Muhammad, supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya kamu kuatkan agamamu serta memuliakannya, dan supaya kamu beribadat kepadanya pada waktu pagi dan petang. Tentang pagi dan petang tadi kita telah bincang sejak tadi. Dan tuan-tuan, litu'minu billah, supaya kamu beriman kepada Allah. Secara dasarnya ayat ini memang tuju kepada orang Islam. Dan tuan-tuan, dalam ayat lain, kita perlu lihat kepada ayat lain juga, iaitu ada dua ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Dua kali. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzal min qabl. Baik. Wahai orang beriman, berimanlah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Macam mana? Dua kali ya. Wahai yang beriman, berimanlah kamu. Tentulah yang maksud beriman ini orang tu beriman dah. Tak. Takkanlah maksud wahai orang beriman tuju kepada bukan beriman. Tak masuk akal. Ya. Nah, ini mestilah orang telah beriman. Kenapa Allah ulang berimanlah kamu? Padahal dia dah beriman. Dah beriman pun. Dan tak mungkinlah Allah buat satu tahsilul hasil. Mengulang benda ada dah. Tak ada keperluan. Tak, Quran tidak akan buat begitu dah. Dia panggil keadaannya tahsil al-hasil. Benda yang ada dah. Tapi tuan-tuan ada tujuan. Apa tujuan? Yang pertama sekali tuan-tuan, dari sudut ini para ulama menyebutkan bahawa liddilalah alal istimrar. Allah nak supaya kamu beriman kena berterusan. Kenapa iman ni yazid wa yanqus. Kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun. Kalau kita nak masjid kan, maksud iman kita dah mula. Menaik. Macam nak naik ni. Kita nak pandang kiri kanan pun risau. Kan ni pandang aurat orang kan. Tak begitu aja. Orang Assalamualaikum Ustaz. Ada orang punya. Ini dalam masjid saya. Jadi makna kita rasa nak jaga betul-betul kerana iman kita tengah menaik. Tapi dalam pasar Ustaz? Bila iman menurun, ini masalah. Ya. Bila iman menurun ni tuan-tuan, maka seorang itu akan buat satu perkara yang kadang-kadang di luar daripada benda yang patut, melanggar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadi kenapa? Kerana iman ni yazid wa yanqus. Jadi tidak ada kepastian bahawa ada kan orang buat video nak cek orang, dia letak duit, orang ni ambil kita ambil. Sebenarnya tuan-tuan, video macam tu tak payah buatlah. Ya. Dia rakam daripada jauh dah nak tengok ni. Iman manusia ini memang begitu keadaan, ada masa naik, ada masa turun. Masa iman dia kuat, dia tak ambil lah. Ya. Tapi masa iman dia tak kuat, lebih-lebih daripada tekanan-tekanan hidup zaman sekarang apa semua ni, apa dia buat? Duit ni tak ada tuan ni. Dah, ambil lah, apa salahnya kan. Masa tu iman turun. Jadi tak perlu diuji, memang kita boleh tahu dah bahawa manusia ni antara sama ada az-ziyadah wa nuqsan, pertambahan dan kurang. Jadi sebab itu tuan-tuan, setiap orang ni kena berusaha berikhtiar untuk meningkatkan iman. Kalau iman tu tak diikhtiar, sebab tu Allah sebut aminu tadi. Wahai orang beriman, berimanlah kamu. Kalau dia biar je iman dia, apa jadi? Habis. Iman itu tidak akan kekal. Dia akan turun sampai ke tahap yang orang panggil al-khatul ahmar, garis merah. Masa tu dia boleh jatuh ke bawah. Macam mana cara nak meningkat iman? Ini antara salah satu cara yang Allah beri sini dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Banyak baca Quran tuan-tuan. إِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ, bertambah iman. Mana orang dengar banyak ayat Quran, banyak baca, banyak bincang, banyak tengok tanyalah ustaz sebab dia bincang ayat Quran ni kan. InsyaAllah itu antara jalan untuk meningkatkan keimanan. Jadi bila tersebut litu'minu, iman macam mana? Untuk supaya kamu beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya dalam keadaan iman yang berada pada tahap yang tinggi. Jadi tuan-tuan, kalau orang tu meninggal dalam keadaan iman yang tinggi, baru ini ada video satu orang kiai daripada Indonesia yang dia tengah berceramah. Berceramah kuat macam mana tidak ada sakit apa. Bila dia berceramah mana, sehinggalah dia bagi contoh. Katakanlah la ilaha illallah. Sebut begitu, senyap, bam jatuh, mati tuan. Tengah ceramah. Risau pula kita ni. Semoga-moga Allah panjangkan umur kita. Tapi mati yang seperti itu adalah mati yang didambakan. Masuk kematian yang sangat dicemburui, hebat. Sebabnya orang yang mati kerana begini, boleh dikatakan ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk dalam syurga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah,
tak mungkin semudah-mudahnya nak akhirkan kalam kita dengan la ilaha illallah. Bukan pilihan itu. Itu adalah amalan. Para ulama kata amalan. Dah setiap hari duk la ilaha illallah, duk buat baik, duk berzikir, akhirnya keluar terpacu daripada mulut iaitu la ilaha illallah. Tuan-tuan, para ulama bagi contoh, orang nak mulut terpacu la ilaha illallah ni dia gini. Man, kalau satu lori beras bertembur dengan lori ikan. Wow, accident. Apa yang keluar? Apa yang keluar daripada lori itu? Keluar dia beras dengan beras dengan ikan. Lah. Jadi kalau sepanjang hayat kita, ni contoh, sepanjang hayat kita dipenuhi dengan beras dan ikan tadi, itu yang keluar. Tapi kalau sepanjang hayat kita penuhi dengan sembahyang, dipenuhi dengan la ilaha illallah, dipenuhi dengan zikir, baca Quran, apa yang keluar masa aksiden, maksud mati aksiden lah, ya? Iaitu aksiden dengan malaikat. Bila aksiden tadi, apa yang keluar? La ilaha illallah. Baru bernasabah. Jadi maknanya orang yang mati begitu tadi adalah memang dia berdoa kepada Allah, memang mulazamah dia dengan zikir wasabbihuhu bukratan wa asila tadi, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri kebaikan. Semoga Allah matikan kita begitu. Cuma jangan sekarang lah, harap macam minta pula. Dan minta kematian tu memang kena minta sebab kematian adalah husnul khatimah. Kita ni tak tahu lah saya mati waktu bila, haraplah dalam perjuangan, kita mati dalam perjuangan dalam saya. kebaikan. Baik, ni ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fatihah. Boleh Ustaz? Silakan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Saya Sanusi bin Kasim. Ya. Dari kampung Medan Banting. Okay. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Okey, silakan dengan soalan. Dan Dr. Ustaz. Ya. Tadi Ustaz ada menyebut dalam Al-Quran ni ada suruhan dan ada tegahan. Jadi soalan saya pagi ini Ustaz. Jadi saya menegah keburukan kepada keluarga saya lah. Begitu mudahlah Ustaz. Tapi saya nak menyuruh yang buat kebaikan ni agak sukar Ustaz. Mungkin Ustaz ada penjelasan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan yang bertanyakan soalannya. Yalah Ustaz, seperti mana Ustaz sebutkan tadi, Basyiran wa Nazira saya. Ini satu peranan yang besar bagi diri kita sebagai seorang Islam, menyampaikan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran itu sendiri. Tapi kita ni bab-bab nak mencegah kemungkaran ni laju Ustaz. Nak ngata kesalahan orang ni cukup seronok. Tapi nak mengajak kebaikan ni susah juga saya. Silakan. Terima kasih tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, daripada Haji Sanusi Banting. Soalan yang sangat baik. Dia kata keluarga ni nak menegah tadi senang sikit dia kata. Tapi saya rasa kalau boleh menegah tu tidak mudah dah perbuatan itu. Maksudnya tidak sesenang kita nak tegur anak-anak kita sekarang pun. Betul. Jangan main. Nak negur isteri pun satu perkara je lah. Cakap sebelum kahwin mudahlah. Saya akan orang duk pick up line sekarang ada akulah makmum, kaulah imamku. Dah seumpama bukan main, sedapnya. Tapi tuan-tuan Ustaz nak cakap Fatihah betul ke tak? Kalau Fatihah tak betul, silap-silap batal sembahyang, imam makmum macam mana? Jadi tuan-tuan, jadi dengan sebab itu dari sudut berkata baik dan amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bahkan dalam Al-Quran sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Tuan-tuan, Ustaz cadangkan yang pertama, kalau anak kita masih kecil, dua perkara kita kena buat. Suruh anak itu, ajar anak itu tentang kebaikan salat, tentang perkara-perkara kewajipan yang kena buat. Sebenarnya Ustaz pergi ke satu sekolah tuan-tuan, bila kita berceramah, tanyakan anak-anak, bila sebut mandi wajib, ramai tak tahu lagi sebenarnya. Mandi wajib Ustaz? Ya, mandi wajib. Khususnya kalau dalam sekolah tu budak perempuan lah, tapi lelaki pun kena tahu juga. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, benda paling basic, kalau itu tak lepas, maka sembahyang macam mana? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kena ajar anak-anak ini. Satu. Betul. Yang kedua adalah tunjukkan contoh kepada mereka. Baik, cara kita
bagi pandangan ustaz, menyuruh benda baik lebih mudah daripada menegah benda yang mungkar. Nah, menyuruh benda baik lebih mudah daripada mencegah mungkar. Tapi ada perkara yang Allah beri kemudahan, kita suruh benda baik, dah automatik dia tercegah daripada mungkar. Contoh, adik, jom kita pergi sembahyang. Ya. Nah, tak? Jadi bahasa yang lembut, bahasa yang mudah, dia pun rasa, baguslah pakcik ni kan, ajak dia. Kalau pergi sembahyang, pakcik bagi RM1. Contoh, tak? Nah, dia pun pergilah sembahyang. Jadi, bila kita suruh dia sembahyang begitu, walaupun kita bagi upah pada awalnya, maka tuan-tuan secara automatik dia meninggalkan satu kejahatan tidak sembahyang. Dah duduk di surau. Ya, automatik begitulah. Nah, jadi kalaulah kita kata kepada satu budak atau satu orang, kamu tak sembahyang ini masuk neraka. Itu satu kaedah. Kalau barangkali adalah orang jenis dia kena sentap begitu baru jadi, ada juga. Tapi kebanyakan orang, jiwanya, hatinya ialah disentuh dengan cara basyir, dengan cara yang lemah lembut, maka dia akan rasa senang untuk mengikut. Sebab tu dalam Quran pun memang uslub ni ada 3. Nah, ada 3 keadaan. Yang pertama ialah uslub ini guna dalam keadaan ilmu balaghah kita belajar, iaitu khalidh dhihn. Sekali cakap dah terima. Okey. Nah, kita kata jom sembahyang. Jom sembahyang. Dah okeylah. Jom sekali cakap. Yang kedua ialah orang yang tahap kedua, iaitu taraddud. Sekali cakap dia, kenapa kena sembahyang? Dah. Kenapa kena sembahyang? Jadi dia taraddud. Maksudnya dia akan bersifat kritis. Kalau kena sembahyang, bagi sebab. Dia persoalkan. Ini dipanggil taraddud. Maka dengan sebab itu dalam Quran, yang khalidh dhihni ini, orang yang mudah tu, sekali Allah sebut secara umum itu senang. Tapi ada yang Allah guna taukid, penekanan. Innallah. Gitu kan. Allah tekankan bahawa sesungguhnya. Itu untuk orang pada tahap yang kedua. Yang ketiga kita simpan dulu boleh, Ustaz? Boleh, insya-Allah. Kita bagi suspense sikit dekat penonton kita. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Ya. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan semarang penyakit yang membahayakan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ini satu nasyid lah Ustaz kita sebutkan, yang mana kita bersyahadah kepada Allah SWT atas penyaksian kita, atas pembuktian yang betul-betul kita ini berjanji dan bersaksi kepada Allah SWT bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Bertepatan dengan ayat yang ke-10 kita nak bincang ni Ustaz. Ya, yang mana sahabat kita daripada Facebook ada bertanyakan soalan daripada Fauziah Tun Mat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Soalan saya Ustaz, pada ayat yang ke-10 surah Al-Fat, adakah sebilangan daripada mereka
hanya berpura-pura taat setia pada Allah SWT dan Rasulullah SAW, dan sebilangan kaum lagi benar-benar taat setia kepada Allah SWT. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa hanya sahaja Allah Maha mengetahui dan akan membalas pada apa yang tidak setia dan membalas kebaikan pada yang benar-benar setia kepadanya dan Rasulullah SAW. Dan mereka itu orang-orang yang mendapat kemenangan. Johor baru Johor. Terima kasih Kak Fauziatun Maisa ya. Baik Ustaz. Ini dia, bila kita bersaksi dan sungguh-sungguh taat perintah Allah, Allah akan berikan kebaikan. Bagi yang bersaksi taat perintah Allah tapi tak buat perintah Allah, maka dia akan mendapat balasan. Mungkin ada yang Ustaz boleh ceritakan daripada ayat ke-10. Tapi sebelum tu Ustaz, kita tertinggal lagi satu tips macam mana nak bimbing anak-anak tadi Ustaz ya. Sebelum Ustaz jawab soalan ni. Silakan. Baik, terima kasih Dayang Aiman dan Faziatun yang bertanya tadi. InsyaAllah nanti kita kembali kepada soalannya. Tuan-tuan, bila kita sebut bahawa kaedah tadi ada 3 kan. Jadi untuk bagi bukan sahaja untuk anak-anak, bahkan daripada untuk orang awam pun kita kena melihat 3, dia panggil mad'u ataupun sasaran dakwahnya. Nombor 1, ada orang yang mudah, sekali cakap diikut, boleh dengar. Yang kedua, yang bersifat kritikal. Kritis ke kritikal? Wallahu a'lam. Yang mana dia kena perlu pendalilan, dia perlu tahu nak petikai. Yang ketiga, ingkari. Ingkari ni dalam bentuk dia akan asyik melawan je lah. Ini ingkari. Ingkari ini yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam Al-Quran Allah sebut, bahkan memberi penekanan kadang-kadang dengan 2 kali taukid. Ya. Taukid ni memperkuatkan ayat itu dengan lam taukid lagi, dengan inna lagi dan seumpamanya. Maksudnya dalam ilmu perbincangan dalam bab ini, iaitu ada memang golongan seperti itu kena diberi satu inzar, kena diberi satu penekanan yang kuat, barulah mereka boleh ikut. Cuma secara umum orang ramai ini berada pada tahap 1 dan 2, iaitu tahap yang mudah mengikut. Sebab itulah ada setengah orang apa sahaja dilempar dalam Facebook, orang tulis apa pun dia terima aja. Walhal dia tak nyemak pun. Tadi ada cakap, sebenarnya siapa cakap tak tahu dah. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar tentang yang geng-geng scammer isu scammer yang sekarang tengah panas ni, bila ada orang tu dia tahu dah, dia telefon kita layan je kan, aku tahu dah kau scammer. Kau tak mungkin dapat tipu aku. Dia jawab apa? Tak apalah kalau tak dapat tipu kau, dia dapat tipu mak ayah kau, dia tu. Dapat tipu orang lain pula. Jadi maksudnya akan ada orang yang seperti itu, ya asal campak aje dia terima. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sama-sama berhati-hati dengan golongan seperti ini. Jadi dalam seruan dakwah ni kita kena tengoklah mad'u kita tu jenis apa. Kalau dalam konteks dalam program seperti ini, kita secara umum lah. Maksudnya insya-Allah orang yang mendengar ni Ustaz yakin adalah golongannya yang pertama, paling-paling pun golongan yang kedua, iaitu bersifat untuk mencari kebenaran. Jadi insya-Allah dengan sebab itu akan Allah beri kebaikan dan hidayah insya-Allah. Especially bila kita iklan dekat internet ni Ustaz ya. Bila butiran kita ada dekat situ. Baru-baru ni ada kita iklan sesuatu di internet Ustaz. Tiba-tiba scammer ni cepat-cepat je, saya nak beli benda ni. Kita pun excited sebab ada orang nak beli apa yang kita nak jual ni. Lalu kita pun berurusan sebagainya, tapi sebelum nak dapat duit tu dia kena bank in dulu kat dia. Nampak sangat tu Ustaz ya. Tak tahan. Baik. Baik Ustaz, kita nak terus kepada ayat yang ke-10. Seperti mana ditanyakan oleh sahabat kita Fauziatun Maisa sebentar tadi, mungkin ada pencerahan daripada Ustaz. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ada yang taat dan ada yang ingkar. Dan taat mendapat pahala, ingkar mendapat balasan Ustaz. Ya. Baik, saudara berahmat Allah sekalian, merujuk kepada ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu, ya Muhammad, untuk berjuang menentang musuh, mereka hanya saja memberi pengakuan taat setia kepada Allah sebenarnya. Allah mengawasi keadaan mereka dan memberi taat setia itu. Oleh itu, siapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, yakni bai'ah, maka bahayanya tidak menyempurna itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan siapa yang tidak menyempurnakan apa yang telah dijanjikan kepada Allah, maka Allah akan siapa yang menyempurnakan janji kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang sangat, balasan sangat besar. Baik, tuan-tuan Saudara rahmati Allah sekalian, sebelum itu saya nak sentuh dulu ayat ini tentang sebab nuzulnya. Ada sebab turun ayat ini yang berkaitan dengan kisah kita yang awal tadi. Iaitu berkaitan apabila Sayyidina Uthman ditangkap dan disebarkan bahawa telah dibunuh. Ini sambungan. Sambungan. Jadi Rasulullah SAW telah buat perjanjian. Dia panggil bai'ah, janji setia. Bai'ah ini yang Allah kaitkan bahawa janji ini sebenarnya kamu nampak janji dengan manusia, tapi sebenarnya dengan Allah. Hakikatnya janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memperkokohkan perkara tersebut. Dan dibuat di satu tempat, dia panggilnya di Hudaibiyah itu ada satu pokok, di bawah pokok tersebut pokok samurah. Pokok samurah. Ya, pokok samurah. Maka sahabat duduklah di bawah itu, ada yang pegang tangan Nabi, Sayyidina Umar pegang tangan Nabi, ada yang pegang kayu, tapi mereka berjanji setia. Sebab sebenarnya dalam bai'ah ini sebahagian orang ada yang ulama-ulama lah maksudnya, memegang tali, ada ramai kan pegang tali begitu, ada juga yang bai'ah secara umum dengan suara ni satu persatu juga. Jadi tak kisahlah, yang penting mereka ini berjanji setia dan janji ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji setia apa dia? Iaitu mempertahankan Allah dan Rasul, iaitu Islam. Yang kedua adalah mempertahankan sahabat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Alih-alih tak lama selepas begitu Sayyidina Uthman balik. Maksudnya orang Quraisy dah rasa takut. Dia lepaskan Sayyidina Uthman. Bila lepas Sayyidina Uthman masuk, dia juga berbai'ah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia dah lepas dah pun. Tapi dengan sebab itu tuan-tuan, berlakulah satu perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah. Walaupun tidak ada ayat yang kita bincang pada hari ini tidaklah mengkhususkan pada perjanjian Hudaibiyah. Insya-Allah ayat seterusnya akan dibincang oleh asatizah kita yang seterusnya nanti tentang ayat surah Al-Fath. Baik. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Kenapa kena bai'ah sedangkan semua itu orang Islam belaka? Baik. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini dua unsur. Sifat manusia ada dua. Satu unsur akal, unsur iman. Yang kedua unsur nafsu. Dan manusia dia akan berkait antara dua ini. Wa hadainahun najdain. Kami beri dua jalan. Kamu pilihlah jalan baik, jalan baik. Jalan baik dan buruk. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami beri jalan kepada kamu, imma syakiran, jalan baik, ataupun jalan jahat. Kamu pilih. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak beriman, sila beriman. Siapa nak kufur, sila kufur. Atas dunia ni Allah beri kebebasan. Tetapi tentulah ada kesan kalau kamu pilih A, kamu dapatlah A tu. Kalau kamu pilih B, dapat B lah. Jadi pilih baik, dapat baik. Pilih jahat, dapat jahat. Jadi sebagai memperkukuhkan perkara ini, maka dilakukan bai'ah. Ada di kalangan sahabatnya hatinya berasa macam gundah. Berasa macam tak senang. Kenapa? Kerana kita datang bukan nak perang. Kita datang untuk buat umrah. Itu asalnya. Tukar tajuk. Tukar tajuk ni kenapa? Tapi tukar tajuk tu ada sebab. Sebab berlaku Sayyidina Uthman ditangkap dan mereka disekat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, berlakulah bai'ah, dia panggil bai'atul ridwan, di bawah pokok yang kita panggil itu pokok samurah ini. Jadi innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang bai'ah tadi sebenarnya bai'ah dengan Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Baik, ini satu ayat yang Ustaz nak beri tumpuan.
iaitu berkenaan dengan ayat mutasyabihat ini. Tapi sebelum tu Ustaz, boleh kita raikan panggil talian? Ya, boleh insya-Allah. Bagi suspend lagi. Okey. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Uthman ya. Ya, silakan. Alhamdulillah. Saya Cik Ilyas daripada Aitan Pulau Pinang. Ya, saya mengenai dengan bai'ah ni. Ya. Ustaz, ada dua golongan yang berbai'ah. Pertama, Bani Israel telah bai'ah terhadap Nabi Musa. Ya. Dan memungkiri segala janjian yang dibuat. Dan keduanya, bai'ah ni dilakukan oleh kaum munafik. Dengan kepada baginda Rasulullah SAW seperti bapa kepada munafik iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul telah berpaling daripada peperangan Uhud. Dan apakah pengajaran yang boleh kita lakukan, yang kita timbangi pada kita ni Ustaz, yang telah juga bai'ah juga dalam solat kita telah mengaku inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada Allah, boleh Ustaz percerahkan bai'ah yang telah kita lakukan dalam solat setiap kepada Allah. Minta percaya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Ilyas daripada Pulau Pinang. Kita bersaksi saya. Ya, benar. Allahu Akbar. Kadang-kadang bai'ah ni seolah-olah tak ada nilai. Seolah-olah dipermainkan. Mungkin ada sesuatu Ustaz boleh kongsikan. Ya. Tuan-tuan, Muslim Abdul Rahman Allah sekalian, apa yang disebut oleh Haji Ilyas Pulau Pinang tadi, ya benar. Ya, apa yang disebut itu benar. Dan hakikatnya tuan-tuan, Allah sebut sini dalam Al-Quran bahawa faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih. Kalau dia ditipu, dah janji buat perjanji setia begitu, kemudian dia bohong, dia ingkar, dia tolak, maka itu semua penolakan terhadap diri dia sendiri. Nah, Allah tidak rugi, tetapi Allah sudah mencatatkan semua sekali dan akan dibentangkan balik di hadapan kita di akhirat kelak. Dia kena tanggung. Ya, kena tanggung. Nah, dan hatta tuan-tuan, orang yang rasa sombong sangat dalam hal seperti ini, dan dia ada bai'ah, dia langgar balik tuan-tuan, dan seumpama dia janji, dia tipu apa semua, bila Allah Subhanahu Wa Taala beri balik apa yang dia buat, dengan buku amalannya, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia rasa sangat-sangat sedih, Allah. Nah, masa tu lah. Sangat-sangat sedih sangat. Ya wailatana, celakalah aku ya. Ma li hadzal rasul, ma li hadzal kitab. Ni kitab apa ini? Nah, dia tak nak terima kitab amalan itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Kecil pun dia tidak tinggal. Besar pun dia tulis. Kecil tulis, besar tulis. Ni kitab apa tulis belaka dia kata semua. Tak boleh kau sembunyi sikit lah. Tak. Orang lain mungkin boleh rasuah tuan-tuan. Malaikat tak payah lah. Semua ditulis. Dia tulis semua sekali. Ini kan pula bai'ah ya. Ya, bai'ah benda besar itu lebih-lebih lah. Lebih-lebih lagi. Jadi hari ini mungkin boleh lepas atas muka dunia kita kata bahawa bai'ah tu begini-begini. Alasan kita bagi apa-apa alasan, janji. Tetapi di akhirat pada masa itu tuan-tuan, masya-Allah. Maknanya di dunia nak langgarlah. Boleh. Boleh, di tapi di akhirat dia akan terima balasannya yang secukupnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita confuse tak? Pada ayat ini ada satu ayat yang kita rasakan bahawa yadullahu fawqa aydihim. Allah ada tangan ke Ustaz? Masya-Allah. Mungkin Ustaz boleh terangkan kepada kita. Baik, tuan-tuan, Muslim Abdul Rahman Allah sekalian. Ustaz nak fokuskan sikit, harap tuan-tuan dapat ambil perhatian tentang perkara ini. Tentang ayat mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat ini ialah ayat yang samar. Ada lagi dipanggil ayat muhkam. Ada muhkam, ada mutasyabih. Ya, mudah begini tuan-tuan. Ayat yang muhkam ini ialah ayat yang boleh kata keseluruhan ulama, majoriti mentafsirkan ayat ini dengan satu cara. Majoriti kata ginilah maknanya. Ada. Sehingga yang lain nak kata tu payah. Majoriti kata begini. Baik, satu. Ayat mutasyabih ni pula boleh kata macam-macam ulama kata ni, kata gini, kata gini. Jadi itu dia panggil mutasyabih. Itu nak mudah ceritalah. Jadi ayat ini bila sebut yadullah, yadun makna tangan. Ya. Macam Iman kata Allah ada tangan ke? Nah, ya dia. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini dipanggil ayat mutasyabih, benda samar. Baik, dalam Islam nombor satu.
Ada orang sebut tangan lah, seperti tangan tak serupa. Orang kata begitu. Tuan-tuan, saya rahmati Allah sekalian. Kaedah dalam agama ini, mutasyabih dia tidak boleh, benda samar dia tak boleh jadi satu sudut hukum yang tetap, tak boleh. Dia kena pergi pada muhkam. Ambil yang muhkam tadi, yang jelas tadi, pegang itu. Apa dia muhkamnya? Allah ni sifatnya apa dia? Laisa kamithlihi syai'. Allah tidak serupa. Kata Imam Tahawi, ini orang dah ulas sangat tentang Imam Tahawi ni, tapi kena ingat Imam Tahawi kata dengan jelas dalam kitab yang akidah dia tu, iaitu la tahwihi al-jihatus sit. Allah ni tidak ada sudut yang 6. Apa sudut yang 6? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa tak ada itu? Jelas. Kita simpan dulu boleh, Ustaz? Oi, suspend betul lah. Dan kita berehat seketika. Para penonton, kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung di TV9. Terima kasih atas kesertaan anda. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita. Hari ini perbincangan topik tafsir surah Al-Fat ayat yang ke-8 sehingga ke-14. Para penonton sekalian, sebelum rehat tadi kita ada bincangkan satu isu hangat, Ustaz, yang mana ada setengah di kalangan kita yang mungkin silap fahamannya terhadap tafsiran ayat Quran tadi berkaitan dengan Allah ada tangan. Mungkin apa sambungan daripada perbincangan tadi, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Dayang Aiman dan tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Yang diguna sekarang ini, yang sedang itu disebarkan, iaitu Allah, yadullah, tangan Allah, tangan. Cuma tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Saya sebut tadi tentang antara ayat mutasyabih samar dengan ayat yang muhkam. Kembalikan kepada muhkam. Muhkam itu jadi hukum yang jadi tetap kita, pegangan kita pada yang muhkam. Iaitu Allah tidak serupa. Dan Allah tidak ada jihad sit yang di sudut yang 6. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa tak ada? Kerana Allah ada sebelum ada benda ini. Allah yang ciptakan. Masa benda ni tak ada, siapa ada? Allah. Setelah hancur semua sekali, apa? Allah juga. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, Allah tidak berkaitan semua ini. Jadi tak payah nak letakkan Allah di mana-mana sudut. Sebab yang nampak ayat-ayat yang memberi sudut kepada Allah itu adalah dia panggil ayat mutasyabih. Dan kaedah kita tidak kembali kepada mutasyabih, kita kembali kepada muhkam. Bahkan, ini bahkan, tuan-tuan, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beri dua jalan. Dua jalan kepada kita nak berpegang kepada ayat mutasyabih ini, dua jalan. Jalan pertama, ini jalan pertama, tuan-tuan, jalan para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, salafus salih, 300 tahun pertama itu, jalan pertama apa dia? Iaitu amirruha kama ja'at. Para ulama salaf dia kata bahawa kalau yadullah, kita kata yadullah sekatu je. Min ghairi khawdin fi ma'nahu, tak payah masuk dalam maknanya. Siapa kata Allah kata apa? Allah kata yadullah. Terima bulat-bulat. Bulat-bulat. Makna tak payah tanya. Kaifiat lagi tak payah tanya. Cara macam mana tak payah tanya. Itu saja berimannya. Aku beriman sebab Allah kata, habis. Wasu'alu anhu bin'atun tu kan. Tanya itu bid'ah, jangan tanya. Nak beriman gitu, silakan. Itu ialah gaya sahabat,
para tabi'in, salafus salih. Selesai. Tak perlu petikai apa-apa. Ini kaedah pertama Imam Nawawi. Tuan-tuan sila rujuk kepada syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Beberapa kali diulang dalam Sahih Muslim. Nombor satu, kalau kata fi jambillah, jam ni makna apa ni? Lambung. Dah. Jam tu lambung, maka Allah kata gitu. Makna jangan tanya. Nah, min ghairi khawdin fi makna, tak payah menyebut-nyebutkan untuk bincang apa makna jam, tak payah. Nah, kemudian ma'a ilmin annallaha laisa kamitslihi syai', dengan pengetahuan dan keyakinan bahawa Allah tidak sama sedikit pun. Kaifiat jangan tanya. Itu kata kunci dah. Iya, kata kunci. Kalau nak ambil ini tuan-tuan, makna terima ayat tadi, terima hadis tadi tanpa memberi makna dan tanpa kaifiat, maka silakan. Kalau kita lihat ayat-ayat lain pun banyak perkara yang banyak. Seperti mana Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk meninggalkan anak dan isterinya. Itu lagi tak logik, Ustaz. Tapi maknanya diajarkan untuk kita ni setengah perkara tu terima je. Tak perlu dibahas. Baik, satu. Nombor dua, khusus dalam ayat mutasyabih ni. Nombor dua ialah takwil. Kita pun kata, kenapa pandai-pandai orang ulama nak suruh takwil pula? Nah, sedangkan kaedah yang para sahabat apa semua tadi itu kaedah yang tafwid, serah kepada Allah terus, senang. Okey, tuan-tuan. Muslim-muslimat dan rahmati Allah sekalian, sebenarnya kaedah takwil ini sahabat juga. Sebahagian sahabat yang Imam Tabari sebut, ambil kod ayat Ustaz kata ni, qala jama'atun minas sahabati wat tabi'in, berkata sekumpulan daripada para sahabat dan tabi'in. Seulang, qala sahabatu, qala jama'atun minas sahabati wat tabi'in, berkata sekumpulan di kalangan para sahabat dan tabi'in. Siapa dia? Salaf. Nah, Ustaz tuan-tuan, dalam hal ini, dalam masalah yadullah tadi, tengok pada tafsir. Nah, tafsir yang besar-besar. Misalnya Imam Tabari rahimahullah ta'ala kata apa? Quwwatullahi fawqa aydihim. Yadullah, dia kata tangan tadi. Imam Tabari kata apa? Quwwatullah, kekuatan Allah di atas kekuatan kamu. Dia sudah takwil. Imam Tabari salaf. Imam Tabari al-Asar salaf. Yang kedua, dalam tafsir Al-Baghawi, yang Baghawi ini antara tafsir yang sangat-sangat kuat dalam tafsir bil ma'thur. Dan walaupun dia ada berkait dengan ra'yi juga, tetapi ma'thurnya kuat. Dia kata Ibnu Abbas, yadullahi bil wafa'i bima wa'adahum fawqa aydihim. Dia kaitkan yadullah dengan wafa', maksudnya dengan menunaikan janji tadi. Dia tak sebut tak masalah tangan Allah tadi, dia menyebutkan tentang bila kamu menyempurnakan janji, menunaikan janji itu, Allah lebih mengetahui. Dengan apa yang kamu janjikan itu. Itu yang difokuskan. Hatta dalam sebut tentang saq, betis. Yauma yukshafu an saq, Ibnu Abbas kata, radhiyallahu anhu, menyebutkan bahawa syiddah al-haul yaumil qiyamah. Bukan sebut tentang betis, tak cerita bab betis pun. Itu menunjukkan bahawa ini adalah kedahsyatan hari kiamat. Walah sebut ayat itu saq, betis. Tak. Jadi Ibnu Abbas sahabat. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan perhati, Imam Ibnu Katsir ini adalah murid kepada Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ni ialah kita dalam dia punya tafsiran itu memang kontroversi lah dalam hal ini, tetapi murid sendiri kata apa? Huwa hadirun ma'ahum sami'a aqwalahum. Allah dia ada bersama kamu, mendengar segala kata-kata kamu, wa yarahum, dan dia melihat keadaan mereka, wa ya'lamu dhamairahum, dan mengetahui apa dalam hati manusia, dan itu memanglah Allah punya ilmu mengetahui semua sekali. Tak sebut masalah tentang tangan tadi. Boleh tuan Jadi takwil itu satu kaedah yang juga dipegang oleh para sahabat dan tabi'in. Jadi dua cara ini sudah mencukupi untuk kita. Tak payahlah buat kali yang ketiga. Tangan lah. Cuma tangan tak serupa. Tak payah. Ambil yang ulama telah putuskan, dan ini memang majoriti ulama berpegang begini. Majoriti, saya ulang.
majoriti ulama beragama ini, dan insya-Allah dia ini diterima dan selamat untuk kita orang awam semua sekali. Kalau nak berbincang bahas secara ilmiah itu biarlah kepada ahlinya. Yang kita ni ayat Quran pun tak berapa nak ingat lagi. Baca pun tak lalu. Fatihah pun tak berapa nak faham. Hakikat hakikat Fatihah ramai lagi orang yang tak dapat memahami. Tu nak masuk dalam bab mutasyabihat. Allahumma ambil kaedah tadi, insya-Allah selamat kita insya-Allah. Maknanya orang awam yang pertama sekali yang kita boleh ambil daripada poin yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, ambil je lah. Dah ayat kata macam tu, tak payah petikaikan. Yang kedua kita boleh sebutkan sebagai inilah dia kuasa Allah SWT. Dan yang ketiganya kita sebutkan bahawa Allah sangat-sangat menepati janjinya. Allah kata balas, Allah akan balas. Para penonton sekalian, kita nak beralih kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Silakan Ustaz. Ayat yang ke-11, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Orang-orang Arab Arab iaitu kaum Arab Badui yang ketinggalan tidak turut berserta bersama-sama denganmu dalam Hudaibiyah akan berkata kepadamu, wahai Muhammad, kami telah dihalangi oleh urusan untuk menjaga keselamatan harta benda dan anak isteri kami. Oleh itu pohonkanlah ampun kepada Allah untuk kami. Mereka berkata dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hati. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian sebab ketinggalan kamu, maka adakah sesiapa yang berkuasa mempertahankan kamu daripada terkena dan menerima satu ketetapan dari Allah jika ia tetapkan perkara itu kepada kamu. Maksudnya tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang sebab ketinggalan yang kamu lakukan itu. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ayat ini adalah sambungan kepada kisah yang kita cerita tentang di Hudaibiyah itu. Sebelum Rasulullah bertolak sebenarnya ke Mekah untuk tujuan menunaikan umrah, Rasulullah telah beri offer lah kepada beberapa kaum Arab Badui. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Madinah, kalau tuan-tuan sembahyang waktu Maghrib Asar tu memang dah ramai dah pun. Zuhur, Isyak apa semua sekali tu dah ramai. Tapi kalau hari Jumaat macam mana tuan? Melimpah. Kenapa? Sebab daripada luar dia datang. Daripada luar inilah kaum-kaum ataupun penduduk-penduduk luar ini zaman itu Arab Badui lah. Jadi pada Jumaat mereka akan datang ni. Begitu ramai. Jadi kaum-kaum ini tuan-tuan ada yang nama Muzainah, Juhainah dan lain-lain lah. Rasulullah offer supaya mereka pergi sekali. Tapi mereka apa? Mereka kata syaghalatna amwaluna wa ahluna. Maksudnya minta maaf ya Rasulullah, kami sibuklah harta kami, anak kami. Jadi tuan-tuan, dalam masalah agama apabila disuruh beri alasan ini, maka dia jadi serupa ni lah. Wala'iyadillah, masalah agama. Minta maaf lah kami sibuk dan na'udzubillah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, Allah tolak alasan yang seperti ini. Tapi tak apalah Rasulullah, oleh kerana sifat Nabi ni orang yang lemah lembut, tak apalah kamu tak nak pergi, tak ada masalah. Tapi masalahnya tuan-tuan, bila Hudaibiyah ini balik, Rasulullah pergi pula satu tempat nama Yarmouk. Yarmouk di InsyaAllah tengok kalau Ustaz ingat Ustaz sebut balik. Jadi kita berehat seketika Ustaz. Boleh? Baik, Ustaz saja bagi suspend tu. Nak suruh kita cari ni. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton. Kita nak dengar lagi kisah yang cukup menarik yang dibicarakan oleh Al-Fani Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, sahabat kita ni ada nak bertanya soalan sikit di Facebook bersama dengan Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Adakah kita perlu mempercayai apa yang berlaku kepada diri kita merupakan satu qada dan qadar agar kita mendapat rahmat daripada Allah SWT? Seperti yang ditulis pada ayat yang ke-11 surah Al-Fat. Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Huda Tajuddin. Ni kita punya penanya tegar kita ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sambung kisah yang Ustaz ceritakan sebentar tadi. Tak apalah Ustaz nak respon dulu sikit kepada Nurul Huda tentang soalan itu. Sebenarnya merujuk kepada ayat nombor 11, in arada bikum darran au arada bikum naf'a. Kalau Allah nak jadi benda tu tak baik, jadi tak baiklah. Kalau Allah nak jadi benda itu baik, jadi baik. Adakah itu qada dan qadar? Ya, memang benar. Itu qada dan qadar. Cuma tuan-tuan, untuk kita orang awam, satu benda kita sangat-sangat perlu faham, bahawa qada qadar kita ni kita tak tahu. Ini kena pegang tu, kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu apa tugasnya, buatlah seperti mana yang sepatutnya. SOP contohnya dalam musim Covid ni ikut SOP. Kena juga. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi kalau kita, tugas kita adalah mengikut SOP tersebut. Apa ni? Ialah yang kadang-kadang disebutkan oleh Kementerian Kesihatan lah tentang perkara tersebut. Jadi kalau lepas itu kena juga, kita kata takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Ustaz sebut ikhtiar. Ya, ikhtiar. Sebabnya ikhtiar tadi juga bukan lari daripada takdir. Ia sebahagian daripada takdir. Sebab tu Umar kata, kami lari daripada min qadarillah ila qadarillah. Kami lari daripada takdir kepada takdir Allah yang lain. Maksudnya kita boleh berikhtiar, kita ikhtiar. Sebab itulah kenapa tak semayang? Apa nak buat? Takdir Allah. Tidak takdir begitu. Mana dia tahu itu takdir? Dah berlaku gitu Ustaz. Tentu kamu pilih. Jadi kalaulah dia terlantar sampai tak boleh bangun, tak semayang, takdir. Betul. Tak sadar dia tak boleh bangun apa semua, sebab itu takdir, itu betul. Tapi kalau dia masih mampu dan dia diberi pilihan, imma syakira wa imma kafura. Kalau dia masih ada pilihan, kena ikut pilihan tersebut. Buatlah yang mana-mana yang patut, insya-Allah. Lepas itu kita kata dia takdir. Cara memahami qada dan qadar. Maksudnya kita tak tahu, itu nombor satu. Bila tak tahu, buat seperti mana yang sepatutnya. Kalau tahu senang. Kenapa duduk diam je? Tahu dah masuk syurga. Dah. Kenapa buat jahat begini? Tak buat jahat pun tak apa, syurga Allah janji dah. Lain cerita kalau tahu, tapi tak ada siapa tahu. Baik, menyambung kita tadi kisah tentang bila Rasulullah balik pada Hudaibiyah, golongan Arab Badui ni dia tahu bahawa Rasulullah akan pergi ke Khaybar pula lepas itu, kerana Ustaz sebut Yarmouk di Jordan. di Khaybar. Jarak daripada Madinah lebih kurang 160 km. Jadi dia orang nak pergi pula. Kenapa? Kerana dia orang rasa bahawa di sini Islam boleh menang, bawa balik harta. Pula. Yang tadi tak nak pergi, kenapa? Kerana dikata bal zanantum, ayat ke sebelah, bal zanantum an lan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Puak-puak Rasulullah pergi ke Mekah ni habislah, kena bunuh tak balik-balik dah. Jadi dia takut yang itu. Lalu dia bagi alasannya syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami busy. Sibuk dengan harta kami, sibuk. Masalah harta ni sebenarnya tuan tu, dia ada kebun apa nama tamar apa semua tu kan. Siapa nak urus? Dia nak tinggalkan susah tu semua. Dah lah nak berjalan tu berapa lama, kalau zaman dulu tak mungkin 2-3 minggu baru dah sampai ke Mekah. Jadi sebab itu kami sibuk, tak sempat. Jadi macam-macam alasan. Jadi tuan-tuan, mereka berharap demikian. Sebenarnya di kalangan Arab Badui ni tuan-tuan, antara isu besar ialah yang disebut oleh para ulama, mereka ini tidak berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kerap. Maksudnya kadang-kadang.
Jadi mereka tak terima hadis-hadis Nabi, mereka tak dapat lihat kehebatan Nabi, mereka tak dapat mengikut Nabi dengan sebenarnya. Akhirnya ada di kalangan mereka tu jadi munafik dan seumpamanya. Jadi bila Muhammad datang kita Islam lah. Lepas tu kita tarik semula. Gitulah contohnya tak. Tapi oleh kerana Rasulullah ni bersifatnya bersangka baik. Sebab kita ni menghukum dengan zahir. Nahkum bil zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Yang zahir kita tengok dia Islam lah. Kita tak kata dia kafir kerana dia semayang, dia apa zahir. Tapi kalau hatinya, Allah sebut tentang dalam hati dia itu wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Qul faman yamliku lakum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dalam perkara yang tidak ada dalam hati. Mulut cakap lain, hati cakap lain. Itu kerja siapa tu? Kerja munafik. Wal'iyadzubillah. Jadi dengan sebab itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperhiaskan amalan mereka. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Maksud perhias ni benda tak baik dirasa baik. Ini penyakit hati Ustaz ya? Penyakit hati. Baik Ustaz, ada sahabat kita ni confuse sikit tentang penyakit hati ni. Boleh kita raikan soalan penonton kita Ustaz? Kita bersama dengan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan semua kru, tanyalah Ustaz, merujuk ayat yang ke-12, apakah kesan daripada berprasangka buruk terhadap orang lain? Adakah kita juga perlu menjauhi perkara-perkara yang boleh menimbulkan prasangka buruk orang terhadap diri kita? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dia prasangka buruk, itu satu hal. Rasa diri baik pula Ustaz. Ini adakah ini penyakit hati? Silakan. Tuan-tuan, terima kasih kepada yang bertanya, Dahlia. Soalan yang sangat baik. Sebenarnya perkara ini tidak terlepas pada sesiapa. Ustaz sama, Dai Aiman, semua kru, semua ini kena berikhtiar untuk menjauhi sifat ini. Tidak kata Ustaz cakap banyak atau terlepas juga. Tidak terlepas. Tapi maksudnya kita kena berikhtiar untuk menjadi manusia yang Allah suka, hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang mana kita akan mati, yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada faedah lagi pada masa itu harta dan anak pinak, melainkan hati yang sejahtera. Walaupun dalam tafsir menyebutkan bara'um minan nifaq, bara'um minasyirk, bahawa hatinya itu tidak terkesan kepada sifat-sifat munafik. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini antara sifat-sifat yang tidak elok yang kita kena jauhi, iaitu sangka buruk. Jangan mencari-cari. Yang kita tak tahu tak payah cari. Ini dalam internet ni tuan-tuan, orang suka sangat mendedah-dedahkan. Kalaulah dia buat begini, kalau dia buat kalau lagi tu, tapi sebenarnya perkara itu dia telah mendatangkan satu persepsi sangka buruk kepada orang. Teruk benar dia akan menanggung di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sifat sangka buruk. Dan apa yang menakutkan kita Ustaz, bila mana sebut tentang sangka buruk ini, Allah menghidangkan api neraka untuk mereka ni Ustaz dalam penutup ayat kita ni. Sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Dai Aiman. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, apabila Allah menyebutkan tentang sifat-sifat golongan Arab Badui, termasuk di kalangan mereka golongan munafik, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa golongan munafik ini silat-silat hari bulan yang terkeluar daripada agama. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Siapa-siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, kami beri kepada mereka azab yang sangat pedih. Tuan-tuan, sebagai akhir Ustaz nak sentuh sedikit, kita sama-sama ambil perhatian. Afaman zuina lahu su'amali fara'u hasana. Dia buat benda yang baik, tapi dia berasa benda yang jahat dia berasa elok. Benda jahat tapi dia berasa baik. Contoh, orang itu dia cari rezeki dengan cara haram, na'udzubillah. Tapi dia kata ini rezeki daripada Allah. Ada benda tu. Orang yang main saham-saham yang tidak patuh syariah, dapat duit banyak. Duit banyak tu halal ke tak halal, tapi dia kata ini rezeki. Dia bekerja di tempat yang haram tetapi akhirnya dapat rezeki, dia kata benda itu baik. Wal'iyadzubillah. Ini antara perkara-perkara yang sangat-sangat kita perlu ambil perhatian supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, sebab kita nak bagi makan diri kita,
anak kita, isteri kita, generasi kita, supaya semua sekali akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat perintah. Sebab Allah Nabi SAW menyebutkan kalau kita makan benda haram ni, maka api neraka lah yang paling sesuai. Baik Ustaz, sebagai akhirnya mungkin Ustaz boleh memimpin doa kita. Silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim atas penjelasan tafsir surah Al-Fat ayat ke-8 sehingga ke-14. Mudah-mudahan ada rezeki kita boleh jumpa lagi saya. Terima kasih diucapkan. Para penonton, esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya Dai Hakim sebagai moderator dan panel yang bertugas untuk pada hari esok Ustaz Amran. Jadi nantikan pertemuan kita pada esok hari. Sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang setia bersama dengan kita. Kita berjumpa pada esok hari. Saya Dai Aiman mohon maaf di atas selanjur kata terlajak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dakwah, share ilmu. Terima kasih Ustaz.